Sabit itulah umat akhir zaman, umat yang hujung-hujung masa hampirnya nak berlaku kiamat, dia duduk dengan kembali semula sifat kejahiliah dia. Mana kata kalau kuat manusia sebelum daripada bangkitnya Nabi SAW, maka balas itulah umat akhir zaman yang akan bangkit, yang akan bungkar, yang akan timur semula. Maka umat akhir zaman, umat yang penuh dengan haru-haru fitnah. Tubik luar pada rumah boleh ada fitnah dah. Kecek satu patah kita kecek boleh berlaku fitnah. Mana kata umat akhir zaman mudah sangatnya kita jatuh dalam kerangkap maksiat. Mudah. Sehingga mana Nabi pesan kepada kita, Nabi SAW pesan, Nabi kata barang siapa yang dia boleh jaga sunnah aku, dia boleh jaga ahli sunnah wal jamaah, dia boleh beramal sunnah aku, di akhir zaman seolah dia ni serupa dengan pergi bara api. Orang yang hidup hujung masa penuh dengan haru-haru maksiat dan fitnah, berbagai-bagai fitnah, maka kalau dia boleh nak beramal dengan sunnah aku, katanya Nabi, seolah-olah dia ni pergi bara api. Orang yang nak boleh jaga beramal dengan sunnah Nabi SAW di umat akhir zaman, ia payah. Sehingga Nabi tasbih, Nabi ibarat kalau siapa dia nak pergi sungguh-sungguh amal sunnah aku, katanya Nabi, supaya dengan dia pergi bara api. Nak royak kata kalau pergi tak lekat, pergi tak tahiyak ke lepas juga. Kita beragama Islam, kita duk mengaji dah, kita duk lepas dah, kita orang berjemaah di masjid dah, tapi dengan ujian fitnah di umat akhir zaman ni boleh jadi kita tak tahiyak. Lalu itulah lucu juga kita. Ya bara api lagu mana? Ya panas. Maka cara kita nak pergi bara api, kita kena gegel, kita kena pergi wisuk habis sampai ke dia sejuk. Nak royak kita umat akhir zaman lebih lagi ni orang perempuan. Perempuan dengan tok lelaki suami atau lelaki dia sangkut paut. Apabila sebut kata lelaki ada perempuan, apabila sebut kata yatim ada betina, maka kita manusia hamba Allah Ta'ala hak lelaki, maka tak lepas daripada perempuan. Wa'emo isteri kita perempuan, ibu kita perempuan, anak kita perempuan, dan kaum kerabat kita pun perempuan juga. Kerana Nabi SAW tetap kalau mana Nabi naik Mi'raj, Nabi tengok dalam api neraka, ramainya penduduk dalam api neraka, ramainya penghuni dalam api neraka ialah di kalangan perempuan. Dengan sebab apa? Dengan sebab tidak ada didikan agama, dengan sebab dia tak taat kepada Allah, dan banyak sangat dia derhaka kepada suami. Malam ni kita nak bawa satu hadis Nabi SAW yang mana dicerita oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali sebagai sahabat Nabi SAW, lagi pula Sayyidina Ali sebagai sepupu Rasulullah, lagi pula Sayyidina Ali ni dia jadi menantu bagi Nabi SAW. Sehingga mana Sayyidina Ali gelar dia karramallahu wajhah, oleh kerana Tuhan jaga pelihara wajah air muka dia semua berhala. Dialah dalam kalangan sahabat Nabi yang pertama sekali masuk agama Islam dari kalangan budak. Kalau orang tanya kita kalau sahabat Nabi hak mula-mula masuk agama Islam di kalangan budak, siapa dia? Sayyidina Ali. Tapi kalau itlaq lelaki yang masuk agama Islam mula-mula ialah Abu Bakar. Kalau itlaq perempuan yang masuk agama Islam mula-mula sekali ialah Siti Khadijah. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia cerita dia ada raya. Dia kata ada satu hari, ada satu ketika dia pergi rumah baginda Nabi SAW. Dia satu hari dia berjalan pergi rumah ayah tok tua dia. Dia pergi rumah tok tua dia Rasulullah. Dia pergi dengan siapa? Dia pergi sekali dengan isteri dia, nama Fatimah radhiyallahu anha. Dua-dua ni sama-sama hebat belaka. Sayyidina Ali hebat sehingga Nabi gelar kepada dia Anna Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Nabi kata aku ni gedung ilmu. Nabi kata aku sebagai gedung ilmu yang sifat segala-gala ilmu-ilmu agama, ilmu Allah di aku, kata Nabi. Tapi wa Aliyun babuha, dan Sayyidina Ali sebagai pintu nak masuk dalam gedung. Ilmunya hebat Ali. Maka Siti Fatimah pula gelar dia nya Az-Zuhra, Az-Zahra, Siti Fatimah, dengan makna perempuan yang dipelihara oleh Allah. Siti Fatimah dia hidup mari dia tak pernah tubik darah huzur, darah haid. Siti Fatimah dia hidup mari tak pernah tubik darah haid, tak biasa keluar tubik darah.
Pencamdean. Nak menunjuk kata Tuhan nak angkat, Tuhan nak pelebihnya Siti Fatimah, dia boleh buat amalan ibadat serupa dengan orang lelaki 100% sempurna molek. Lalu satu hari satu ketika Sayyidina Ali dan Siti Fatimah isteri dia nak pergi rumah tok tua dia, nak pergi rumah ayah Siti Fatimah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai di muka pintu rumah Nabi, maka Sayyidina Ali dia ketuk pintu rumah Rasulullah. Apabila ketuk pintu kok, maka Rasulullah tanya siapa dia di luar tu. Maka jawabnya Siti Fatimah, anak baginda Nabi kita sendiri. Dia kata, ya Rasulullah, ni dia sendiri Fatimah. Dia kata, dia mari sekali dengan suami dia Ali. Dia kata saya ayah Siti Fatimah, mari sekali dengan Sayyidina Ali, mari nak berjumpa ayah, nak mari berjumpa Rasulullah. Maka Nabi kita buka pintu. Tetap kalau mana Nabi kita buka pintu rumah, maka katanya Sayyidina Ali, tengok air wajah muka Nabi menangis sebagai tangis yang sangat. Nabi buka pintu, maka Siti Fatimah Ali tengok wajah air muka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tangis yang amat kuat. Nabi duduk tengah menangis, Nabi duduk tengah tiak. Maka anak dia tengok Siti Fatimah tanya, ya ayahanda, ada gapo kau ya Rasulullah? Bapa kau mu kena menangis gitu lalu? Ada gapo ayah? Maka katanya Ali, ya Rasulullah, mu nampak gapo ya Rasulullah? Ada gapo ya Rasulullah boleh tangis, boleh tiak ni? Maka Rasulullah kata begini, aku boleh menangis, aku boleh tiak dengan sahabatnya malam Mi'raj. Allah Ta'ala akan aku naik ke langit, maka Tuhan memperlihat akan aku ialah di kalangan perempuan-perempuan yang kena azab, yang kena seksa dalam api neraka. Nabi kata boleh aku tiak, boleh aku menangis gitu lalu kerananya Tuhan aku tengok gambaran perempuan-perempuan yang kena seksa, yang kena azab dalam api neraka. Maka Ali kata, ya Rasulullah, kamu tengok lagu mana? Kamu tengok orang perempuan yang kena azab dalam api neraka macam mana ya Rasulullah? Ni Nabi nak royak satu persatu yang Allah Ta'ala tunjuk gambaran yang Nabi kita dapat lihat perempuan yang kena azab, yang kena seksa dalam api neraka. Maka katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lihat seorang perempuan yang bergantung dengan lidahnya dan api neraka yang sangat panas dituangkan kepada lehernya. Yang pertama sekali Allah Ta'ala tunjuk kepada aku seorang perempuan yang dia kena gantung dalam api neraka, maka tak cukup lagi Allah Ta'ala ambil air panas dalam api neraka tu, tuai cuah dalam mulut dia sehingga selerak tabuk hancur debu perut. Ni gambaran pertama yang Nabi tengok perempuan yang kena azab dalam api neraka. Yang kedua pula, dan aku lihat seorang perempuan yang bergantung dengan rambutnya, rambut yang kena bergantung, yang berelo kena gantung, dan menidih otak kepalanya. Otak kepala tu biar menidih. Ni azab yang Nabi kita cerita yang dia tengok. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang bergantung dengan dua kakinya, kaki dia duk kena gantung, dan hal terikat lagi lipat telah mengeluarkan segala malaikat yang menyeksa akan dua tangannya daripada pihak belakang, dan minyak tanah dilamburkan pada badannya. Gambaran yang tiga Allah Ta'ala tunjuk kepada aku perempuan yang duk kena gantung dalam keadaan duk kena seksa kepada malaikat, dan malaikat pula ambil minyak tanah yang amat panas lama comor di tubuh badan perempuan itu dalam api neraka. Yang keempat pula gambaran yang Nabi kita lihat. Nabi kata aku tengok, aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan dua susunya, duk kena gantung kopek susu dia duk kena gantung, dan buah zakum itu dituangkan masuk di dalam lehernya. Maka apabila susu dia tergantung, maka malaikat ambil buah zakum, buah kayu dalam api neraka, sumak buah dalam mulut dia. Apa nama buah zakum? Buah zakum ialah buah kayu di dalam api neraka yang amat pahit. Ada buah kayu dalam api neraka namanya zakum. Maka buah zakum ialah satu buah kayu yang amat pahit. Maka apabila makan mereka itu perempuan akan buah zakum itu, apabila perempuan dia makan buah zakum, nascaya menggelegaklah isi perutnya. Makan buah zakum dalam api neraka, hancur lebuh perut dari. Dan pula segala otak, gelegak otak,
dan rosi habis dalam mulut hancur debu makan buah saku. Ni seksa yang Nabi kita lihat daripada lidahnya, daripada mulutnya. Bila dia berjalan letih, api tu berlu, api neraka. Ni azab perempuan yang Nabi kita dapat lihat. Lagi pula, dan aku lihat pula perempuan yang dalam api neraka, yang bergantung padahal memakan ia akan daging diri sendiri. Dia duk kena ratung satu azab dah, satu seksa dah. Tak cukup dia makan daging dia sendiri, darah yang mengalir di mulut, sakit makan pula, mamuh daging diri sendiri. Dan api neraka dinyalakan daripada pihak bawahnya. Api neraka duk selang bawah, api neraka duk makan dia, boleh dia duk makan diri dia sendiri, boleh sakit tak nak kecek. Lagi pula Nabi kata, aku lihat pula seorang perempuan yang dia bergantung lagi menamak oleh segala malaikat akan dua kakinya. Dia duk kena ratung, lagi pula malaikat tamak dua kaki dia kepada dua susunya. Lagu mana? Susu dia lagu mana tak tahu. Dan ditamak dua susunya kepada ubunnya kepala. Ambil pek susu dia ni, tamak kepala, kaki dia ambil tamak di susu dia. Dan dijadikan atas badannya itu beberapa ular dan kalanya duk makan daging dia. Apabila dia duk kena ratung, malaikat tamak kaki, tamak susu, tamak kepala dia, maka Allah Ta'ala menjadikan ular dan yakin kalau duk makan, duk patuk daging dia. Nak duk lagu mana dalam api neraka tu. Dan aku lihat pula, kata Nabi SAW, seorang perempuan yang tergantung hal keadaan buta, duk kena gantung dalam api neraka dalam keadaan mata buta, dan pula tuli linga tak dengar, dan bisu kelu tak boleh kecek di dalam kerungkungan api neraka, dalam api neraka. Padahal keluar otak daripada kepalanya, otak menilih tubik daripada kepala dan mengalir ke dalam hidungnya, dan segala badannya itu amat busuk lagi terputar-putar. Tubik di hidung dia dan di mulut dia dan segala tubuh badan dia air danau yang amat busuk, dia kata perempuan. Lagi dia katanya hingga ke diputar segala daging badannya daripada hadapannya hingga ke belakangnya, daripada segala anggotanya dengan gunting api neraka. Lepas tu apabila dia ni tergantung dalam keadaan dia ni daging darah busuk, tubuh badan dia busuk, lagi pula dia gunting tubuh diri dia sendiri dengan gunting api neraka. Maka Nabi kata pula, aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaan hitam segala mukanya. Muka perempuan ini hitam dalam api neraka. Lepas tu kepala dia mana? Dan dua susunya hitam juga, dada dia pun hitam juga, dan api memakan isi perutnya, dan api neraka duk makan isi perut dalam perut dia tu. Dan aku lihat pulaknya, kata Nabi SAW, perempuan yang tergantung kepalanya, kepala duk kena gantung. Lepas tu kepala sepengah apa? Kepala seperti kepala babi. Nah, tina ni kepala dia duk kena gantung, dan pula kepala dia tu sepengah kepala babi, dan tubuh badan dia pula sepengah keldai, sepengah himar, halus sikit pada kuda. Dan di atasnya itu beribu-beribu warna daripada azab api neraka. Atas kepala hak serupa kepala babi tu ada macam-macam warna yang Allah Ta'ala azab dia. Dan aku lihat pula, kata Nabi SAW, seorang perempuan yang tergantung atas rupanya, duk kena gantung dalam keadaan rupa dia serupa rupa anjing. Tak sewi Nabi tiap lagu mana rupa serupa dengan rupa anjing. Dan api neraka itu masuk daripada bawah, dan api neraka itu masuk daripada bawah duburnya dan keluar ia daripada mulutnya. Api neraka duk selang masuk daripada yubur dia, tubik api neraka tu kat mulut, tuai rupa sepenganyi. Dan segala malaikat itu memukul mereka itu akan kepalanya. Malaikat-malaikat pakat katok kepala dia, orang perempuan ni, dan badannya dengan memukul api neraka, dan tubuh badan dia malaikat katok dengan api neraka. Maka katanya Nabi SAW, tak sewi aku tiap lagu mana, tak sewi aku menangis macam mana. Umat aku, hak aku duk ayat tu perempuan. Maka apabila Nabi cerita habis ni, Ali royak kata apabila Nabi royak habis ni, Siti Fatimah anak Nabi bangun caca, bangun berdiri, dia kata, ya Rasulullah,
Siapakah ya Rasulullah hak menurut cerita, hak menurut royak tu? Orang betina hak salah gapo nama atas dunia ya ayahanda ya kata. Orang betina ni yang salah gapo ya Rasulullah? Kuat sangatnya dia kena azab dalam api neraka. Maka katanya ayah baginda kita iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ada pun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu. Hak kena gantung rambut dia pertama sekali tu. Dia buat salah apa? Maka Nabi kata maka bahawa sungguhnya ia tiada mahu menutup rambut daripada lelaki lain daripada tok laki dia. Ni. Apabila bangkit di padang mahsyar esok, hukumnya masuk dalam api neraka. Azab hak dapatnya perempuan ini, dialah dia kena gantung rambut dia dalam api neraka. Maka orang betina yang kena azab dalam api neraka, yang dia kena gantung rambut dia dalam api neraka ni, ialah masa dia hidup atas dunia dulu. Dia keluar tubik daripada rumah, dia lepas rambut tujuan nak bagi orang lain tengok. Dia tubik keluar tubik daripada pintu rumah dia. Dia tak jaga aurat dia. Dia lepas rambut. Walaupun sorak pun tak boleh. Sehingga walaupun hadis doa mengatakan kalau perempuan dia lepas rambut, sehingga orang lelaki dapat lihat sorak rambut hak dia lepas tu, maka dia kena azab dalam api neraka 70 tahun sorak rambut. Lepas kita boleh-boleh duk jiru pun bunga orang betina betul-betul. Pagi-pagi duk jiru pun bunga, pakai tu alat kecil atas kepala. Hak tu tak kena royak berapa orang rambut. Pasal kata tak apa dalam pagar rumah. Dalam pagar rumah tak boleh. Hak bolehnya dalam rumah dengan suami dia. Hak tu bit luar tak kena kecek. Lebih-lebih lagi kat orang betina lah ni. Kalau sebut kata orang betina, wak emo tua atau wak muda supaya. Kalau bini kita jaga yangi lepas rambut. Jaga aurat rambut molek. Kerana takutnya apabila anak muda, anak perempuan kita, cucu kita, pukul ramah buh dalam fed, tuan tak kelubung. Hak tu tak ada apa dah. Kalau pukul ramah dia tak kelubung atau kelubung kerak rambut nampak, maka sekiranya kalau dia mati pun dosa duk mengalir lagi sampai ke dia. Dosa jariah. Ingat molek Facebook, telefon tu. Buh dalam IG ke, buh dalam like ke, dalam Facebook ke, kalulah dia pukul ramah lepas rambut sehingga kalau orang tengok beribu orang, maka beribu orang itulah beribu dosa dia dapat. Inilah azab yang pertama Nabi jawab kepada Siti Fatimah yang tergantung rambut dalam api neraka, ialah kena kepada perempuan yang keluar tubik daripada rumah, yang dia tak jaga aurat dia sehingga orang nampak rambut. Lagi pula, dan ada pun perempuan yang tergantung dengan lidahnya, duk kena gantung lidah dia dalam api neraka, dan dituangkan air yang panas dalam api neraka dalam mulut dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan ini apabila masa dia hidup atas dunia dulu, ada pun perempuan yang yang tergantung lidahnya dan pula dituai air dalam lehernya, maka perempuan ni kesalahan dia masa dia hidup atas dunia ialah dia menyakiti suami. Dia ni acak benarlah wak wituk laki sakit hati. Dia kecek pun jadi kasar, kecek mengetik, kecek menyebabkan patah hak bini kecek jadi keduh hati tu laki. Maka ingat molek bini mana, isteri mana yang kecek sehingga menyakiti suami, walaupun bukan kecek wak air muka wak tak heran ke tok laki, atau perbuatan kalau kuih dia tak heran ke tok laki, siapa ke tok laki menyakiti, maka di hari akhirat esok dia kena bakar dalam api neraka, maka azab dia kena gantung lidah dia dan ambil air yang sangat panas dalam api neraka cuah dalam mulut. So, dua. Dan ada pun pula perempuan yang tergantung susunya, dia kena gantung susu dia. Maka Nabi jawab kata masa dia hidup atas dunia, dia wi air susu tok laki dia ni kepada budak yang lain, yang mana dia tak minta izin kepada tok laki. Dia air susu ada di labu susu dia, maka dia nampak budak dia helopek dia wi budak isak, sedekah dia tak minta kepada tok laki dia, maka azab dalam api neraka dia kena gantung susu dia dalam api neraka. Ya kerana air susu tok laki, jadi bini mana-mana dia berasa nak beri air susu ke budak mana-mana pun wajib dia kena minta izin kepada tok laki. Itulah balasan yang Nabi kita jawab kepada Siti Fatimah. Orang betina yang kena gantung susu labu susu dia dalam api neraka ialah dia suap pek kepada budak
tapi dia tak minta izin kepada tok lelaki. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan dua kakinya di dalam kerungkungan api neraka. Ada pun perempuan yang kena azab, yang kena gantung kaki dia dalam api neraka. Maka katanya Nabi SAW, masa dia hidup mari atas dunia, dia keluar tubik daripada rumah dengan tiada minta izin kepada suami dia. Jangan buat mudah mugon. Kita orang betina, kita khabar, kita sedar kita jadi bini orang, nak tubik rumah, wajib kena minta izin. Ni gak tahu ada tok lelaki tak ada tubik. Tapi kalau tok lelaki berjanji, tak apalah. Kalau aku tak ada nak pergi beli ke, nak pergi dinak ke, nak beli ke, buat masak ke apa, tak apalah. Tapi kalau tok lelaki tak royak apa, wajib bini dia kena beri khabar kepada tok lelaki. Walaupun tok lelaki tak ada, lah ni mudah telefon. Nak tubik luar stan, nak beli tu, beli ni, wajib dia kena minta izin. Malaikat belajar ilmu fardu'in. Belajar ilmu fardu'in, tak apa dia tak minta pun. Ada. Misal kata lepas ngorek, ada orang mengajar sifat 20, ada orang mengajar bab nak wisah amal ibadat, bab pekoh, ada orang mengajar bab tasawuf. Maka dia nak tubik pada rumah tak minta izin kepada tok lelaki, tak apa. Kalau dia minta izin tok lelaki wi, hak ni tentu tak apa. Tapi kalau tok lelaki tak wi bini nak tubik mengaji, maka haram pula tok lelaki. Sekalipun bini dia tak alim, atau sekiranya kalau bini dia alim sah sekalipun, tak ada apa. Bini yang alim tak alim pun tak ada apa. Wajib semata atas tok lelaki kena bini tubik pergi mengaji. Bila? Kalau tok lelaki tak panah ajar. Kalau tok lelaki tak panah ajar, tok lelaki tak reti, maka wajib tok lelaki kena bawa bini mari dengar. Reti tak? Kalau kita suami tak pandai weh nak hajar sifat 20 kat bini, tok lelaki tak pandai weh nak royak rukun syarat bab semaya, nak buat balas mana wisah semaya, sifat mazmumah, sifat mahmudah balas mana, tak pandai tok lelaki, maka tok lelaki hak pasal ni wajib dia kena renung bini dia, ambil bini dia buat pergi tempat tu guru belajar mengajar ilmu fardu'in. Kalau tak berlaku, balik dia suruh bini mengaji pun tak, dia hajar bini pun tak, dia renung bini mari tempat mengajar pun tak, maka orang panggil lelaki yang dayus, lok bini duduk dalam keadaan jahil, tak reti agama, ya tak apa. Bini dia tak pandai ilmu fardu'in, dia tak kata apa, maka orang panggil dayus. Apabila tok lelaki dayus, maka haram atas dia bau syurga. Berat dah. Lagi pula Nabi kata, adapun perempuan yang tergantung dan makan, ia akan tubuhnya. Nabi kata pesing orang betina hak duduk dalam api neraka, hak aku tengok, dia duduk kena bakar azab dalam api neraka, dalam keadaan dia duduk mamuh, duduk kekoh tubuh badan dia sendiri. Dan api neraka duduk nyala-nyalakan daripada pihak bawahnya. Maka katanya Nabi, masa dia hidup atas dunia ni, ni kena jaga molek weh. Salah dia yang Tuhan azab begitu lalu ialah masa dia hidup atas dunia, dia memperhiasi, dia menjangukkan tubuh badan dia, dia berjanguk, dia sobek tubuh badan dia kerana orang lain. Faham tu? Dia pakai lecu, pakai maskara, pakai krim, pakai bedak, pakai air bang, beli baju baru-baru, beli baju comel-comel, pakai berjanguk perhiasan kerana orang lain. Dan pula tiada memperhiasi bagi suaminya. Tapi kalau ngatuk lelaki, belalah baju buruk pun tak apa, baju busuk pun tak apa, tak belecu tak apa, tak berjanguk tak apa, tak mani tak apa ngatuk lelaki. Tapi kalau nak tubik pada luar rumah, nak pergi kedai pagi beli ikan, nak pergi kedai pagi beli sayur, dia berjanguk sehabis berjanguk. Kalau pergi makan pergi makan tempat nikah, tak nak kecek, dia mau kecek belakang dah. Tempat nikah tu tak nak kecek, dia mau kecek belakang dah. Dan kita tahu belakang dah. Anak royak pesing orang betina yang janguk tubuh badan dia kerana orang lain bukan suami, maka azab dia ialah dia kena gantung dalam api neraka dalam keadaan dia duk mamuh tubuh badan dia sendiri, dan api neraka duk makan bawah dia. Ingat molek azab api neraka. Lagi pula Nabi kata, adapun perempuan yang tergantung dengan dua kakinya, duk kena gantung kakinya, dan tertamak pula dua susu pula dan upung-upung dia, maka dijadikan oleh Allah Ta'ala ular, dan yakin kalau duk patut duk makan daging dia dalam api neraka, maka azab dia balas ni dia buat gapo salah atas dunia. Maka katanya Nabi, di dalam dunia dulu tiada hendak bersuci badannya dan tiada memani daripada junub,
dan tiada mani daripada nifas dan merengan-rengan akan sembahyang. Orang betina yang pesing buat mudah-mudah dengan semaya, dan pula apabila dia sudah kering darah nifas, darah dia tak junub, dia tak mani. Apabila sudah setubuh dia tak mani juga, maka ingat molek azab dalam api neraka. Ia kena gantung kaki dan Allah Ta'ala menjadikan ular, dan kalau yakin duk patut makan daging dia. Hak ni hadis Nabi ni. Apabila Nabi kata pesan ni, maka wajib kena berlaku dalam api neraka pesan. Dan ada pun perempuan yang tergantung hal keadaannya kelu dan buta dan bisu. Perempuan yang kena azab dalam api neraka hak pesan orang betina, dia buta, dia tuli, dia tak ada kecek, dia bisu, maka duduk dalam api neraka balas ni. Dia buat salah gapo atas dunia, maka Nabi katanya ialah mendatangkan daripada anak zina, ditambahkan akan dia pada leher suaminya. Dia masa hidup atas dunia dia pergi berzina dengan orang atas daripada tok laki dia. Apabila dia mengandung tubik anak, maka dia tamak, dia kata hak ni dah anak tok laki dia. Ada tak ramai benar lah ni. Orang hak ada tok laki dah pergi berzina dengan orang atas lekat perut, maka tubik anak, dia kata hak ni anak tok laki dia, ni anak ben. Maka ingat molek akhirat esok kena bakar dalam api neraka. Tu dia banyaknya azab orang betina. Dan ada pun pula katanya Nabi SAW, perempuan yang kepala dia sepengah kepala babi pula, dan tubuh dia sepengah kepala kandai, anak amanah himar, maka kesilapan kesalahan atas dunia ni gapo? Adalah dia ni, perempuan ni masa dia hidup atas dunia sangat mengadu-ngadu lagi amat dusta. Duk ngacung-ngacung ku tok laki dia supaya nak wi tok laki dia balah. Duk ngacung-ngacung, duk ngadu-ngadu perkara yang dusta, perkara yang bukan-bukan. Ada tak pasal mulut perempuan lagu ni? Duk ngadu-ngadu, duk ngacung-ngacung benda yang dusta, nipu tok laki. Tu kena azab dia nya. Akhirat esok pala sepengah babi, tubuh sepengah himar. Allahu Akbar. Dan ada pun perempuan rupa sepengah anjing pula. Dalam api neraka rupa dia sepengah anjing, dan masuk api neraka dalam mulut tubik api neraka ke lubang-lubur. Maka kesilapan dia atas dunia ialah dia sangat membangkit akan manusia, lagi banyak dengki berdengki. Biasa orang betina yang banyak dengki. Mana dia bangkit ke manusia, dia pergi royak kepada guru dia. Dia katanya timuh kata gitu kok mu giye. Dia pergi royak kat timuh pula. Kata kiyah kata go tu kok mu. Duk belaga ke supaya nak berdeki-deki. Lagi pula dia tak puas hati. Apa yang jiran dia atau kawan guru dia ada muka tu, dia tak puas hati, dia berdeki. Maka ingat molek bakit dia akhirat esok rupa serupa dengan anjing. Lagi pula malaikat duk katok kepala. Masya-Allah. Perempuan hak Nabi kita cerita kepada Siti Fatimah banyak sangat. Dan dalam kitab-kitab ulama yang menyabit ke perempuan kita banyak sangat ialah dengan sabab mulut. Dengan sabab mulut dan perbuatan dia, ia tak jaga hati suami. Sekiranya wajib atas isteri, ia kena minta reda kepada suami hari-hari. Sebelum nak tidur atau tengah duk makan nasi, sudah makan nasi, belum daripada tok lelaki nak pergi kerja, lepas tok lelaki kelik kerja, ia kena minta reda kepada suami insya-Allah. Abang maaf kat adik dah, abang halal kat adik dah. Bapa? Kerana syurga neraka duduk di atas reda suami. Sekiranya kalau perempuan itu duduk dalam merga suami, tok lelaki yang tak reda, tok lelaki yang tak puas hati, maka tempat dia duduknya neraka perempuan. Walaupun dia ada dua ibu bapa, perempuan dia ada ayah dia, bini kita ayah dia ada, mak dia ada, tapi hak wajib dia kena patuh, wajib dia kena taat ialah tok lelaki. Tapi kita orang atas tak boleh buat lagu tu. Kita ada isteri, ayah kita ada, mak kita ada, wajib kita kena mendahului ayah ibu kita. Kita tok lelaki. Tapi kalau balik bini, syurga neraka duduk di tok lelaki. Hak tu ayat mukadimah pada cerita sikit.